Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua murid 2 gigih SMK Datuk Sulaiman. Okey, dalam video ini kita akan belajar tentang aspek tata bahasa iaitu kata adjektif. Okey, jadi macam biasa awak perlu dengar, faham dan catatkan isi-isi penting yang kita belajar pada hari ini. Okey. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif. Okey, kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau frasa nama. Okey, maksudnya senang kata dia melambangkan sifat, keadaan, ciri-ciri bagi sesuatu kata nama. Okey. Jadi ada berapa jenis kata adjektif ni? Okey, dia sebenarnya ada 9 jenis kata adjektif. Tapi pada hari ini kita akan belajar 4 saja kata adjektif. Okey, ada 4 jenis yang kita akan belajar pada hari ini iaitu pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan. 2, kata adjektif ukuran. 3, kata adjektif jarak dan 4, kata adjektif panca indera. Ada 4. Kata adjektif sifatan atau keadaan, kata adjektif ukuran, kata adjektif jarak dan juga kata adjektif panca indera. Okay, kita akan pergi satu demi satu untuk memahami dengan lebih lanjut lagi. Okey, kata adjektif sifatan atau keadaan. Okey, yang pertama. Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah kata adjektif yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Maksudnya dia memberikan penjelasan, pengertian, sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama. Okay, contohnya baik, kemas, tenang, kuat, pintar, nakal, keras, lemah, sihat, bijak, cergas, jahat dan cerdas. Okay. Kita pergi kepada contoh ayat untuk kita faham macam mana cara penggunaan kata adjektif sifatan. Okay. Ayat yang pertama. Kereta itu masih dalam keadaan baik. Masih dalam keadaan baik. Baik itu adalah menunjukkan sifat. Okay, sifat bagi apa? Sifat bagi kereta. Macam yang kata tadi, okay, kata adjektif yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Maksudnya, perkataan baik ni, okay, dia memberikan keterangan kepada kata nama. Kata nama apa? Iaitu kata nama kereta. Dia menyatakan bahawa kereta ini masih dalam keadaan baik. Sifat kereta tu dalam keadaan baik. Okay, seterusnya, bilik Alia sentiasa dalam keadaan kemas. Ini pula menunjukkan bahawa kata nama tu adalah bilik Alia. Okay, bilik Alia diterangkan bahawa ianya dalam keadaan kemas. Kemas itu adalah kata adjektif sifat atau keadaan. Maksudnya, keadaan bilik Alia ketika itu adalah kemas. Sifatnya kemas. Okay, air Sungai Sarawak mengalir dengan tenang. Maksudnya dia nak menunjukkan bahawa air dekat Sungai Sarawak tu sedang mengalir dengan tenang. Dan keempat, Amir merupakan seorang yang berani. Dia menunjukkan sifat Amir tu. Peribadi Amir. Amir adalah seorang yang berani. Okay, jadi selesai untuk kata adjektif sifatan atau keadaan. Dia menerangkan sifat atau keadaan kata nama. Okay. Okay, kita pergi yang seterusnya iaitu kata adjektif ukuran. Mengukur, ukuran. Macam mana nak mengukur ni? Okay, kata adjektif ukuran ialah jenis kata adjektif yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Antaranya ialah gemuk, nipis, pendek, kecil, besar, panjang, tinggi, tebal dan rendah. Nampak tak dia macam ukuran? Gemuk, nipis, pendek, kecil, besar, panjang, tinggi, tebal, rendah. Okay, contoh. Rushdie menggunting rambutnya yang telah panjang. Itu menunjukkan ukuran rambut dia. Panjang. Panjangan. Panjang itu adalah menunjukkan ukuran. Okay. Zatul terbaca novel yang tebal itu. Tebal itu adalah kata adjektif ukuran. Dia menunjukkan betapa tebalnya novel itu. Okay. Dia menerangkan novel. Novel itu adalah kata nama.
Jadi dia menunjukkan bahawa, dia menerangkan bahawa novel itu dalam keadaan yang tebal. Semak yang semakin tinggi itu telah ditebas oleh Pak Wan. Maksudnya kat sini, kata adjektif tinggi adalah unsur keterangan kepada semak yang menunjukkan bahawa semak itu dalam keadaan yang semakin membesar, memanjang, meninggi. Rumah yang besar itu kepunyaan Haji Deraman. Menunjukkan besar ni, kata adjektif besar ni melambangkan ataupun menerangkan unsur ukuran bagi rumah. Dan yang terakhir, murid yang rendah diminta berdiri di hadapan. Selesai untuk kata adjektif ukuran. Ingat, yang kedua, membawa pengertian ukuran. Yang ketiga, kata adjektif jarak. Jarak antara mungkin satu tempat, tapi kita tak tahu lagi. Kita pergi untuk kita faham. Kata adjektif jarak ialah kata adjektif yang membawa pengertian konsep ruang antara dua keadaan. Ruang antara dua keadaan. Antaranya ialah nyaris, damping, dekat, jauh, rapat. Contoh, kakak duduk damping dengan ibu. Damping ni maksudnya berhampiran dengan seseorang. Jadi dia menunjukkan bahawa kakak ni dia sedang duduk berdekatan dengan ibu. Damping itu adalah kata adjektif jarak. Maksudnya antara kakak dengan ibu, ruang antara dua keadaan kan. Itu adalah damping ini adalah kata adjektif jarak. Kedua, rumah Fazlin dekat dengan pejabat pos. Dekat itu adalah kata adjektif jarak. Dia membawa pengertian konsep ruang antara rumah Fazlin dengan pejabat pos. Mereka berkawan rapat sejak kecil lagi. Dia menunjukkan ruang bahawa mereka ni rapatlah sejak kecil lagi. Mereka ni siapa? Dua sahabat. Dani berbasikal ke tempat itu walaupun jauh. Jauh itu adalah kata adjektif jarak. Kamil berdiri hampir dengan tiang elektrik. Itu juga adalah kata adjektif jarak. Selesai untuk kata adjektif jarak. Dan kita akan pergi kata adjektif yang terakhir, iaitu kata adjektif panca indera. Panca indera ni apa? Kata adjektif panca indera ialah kata adjektif yang membawa pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima indera. Maksudnya kita punya deria lah ni, deria mata, rasa semua ni. Itu adalah panca indera. Kita tengok contoh indera sentuh. Sentuh guna tangan. Apa dia punya contoh kata adjektif indera sentuh? Lantai itu licin kerana baru dicuci. Maksudnya kita boleh rasa lantai itu licin kan? Sifat lantai itu licin kerana baru dicuci. Kulit mukanya sangat halus. Halus itu adalah kata adjektif indera sentuh. Maksudnya bila kita sentuh kita tahu benda itu halus kan? Itu adalah indera sentuh. Contohnya licin dan halus. Kita pergi kepada indera bau. Dia bau. Bangkai ayam itu berbau busuk. Busuk adalah kata adjektif panca indera jenis indera bau. Kedua, ros itu sangat wangi. Wangi adalah kata adjektif panca indera bau. Kita dah selesai indera sentuh, indera bau. Kita pergi kepada indera yang seterusnya, iaitu indera pandang. Gunakan mata. Kita gunakan mata. Pemandangan kampung pada waktu senja cantik sekali. Cantik. Cantik itu adalah kata adjektif. Kata adjektif apa? Kata adjektif panca indera. Sebab kita guna deria. Deria apa? Deria mata. Indera apa? Indera pandang. Cantik. Kita nampak. Jadi, pemandangan kampung pada waktu senja cantik sekali. Cantik itu adalah apa? Adalah indera pandang. Dua, dia kelihatan segak mengenakan busana Melayu tersebut. Segak. Kita nampak. Indera pandang. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, indera rasa. Lidah. Indera rasa. Air itu manis sekali. Manis itu adalah kata adjektif panca indera. Indera apa? Indera rasa. Ahmad tersedak apabila tertelan air laut yang masin itu. Masin itu adalah kata adjektif panca indera. Indera rasa. Dan yang terakhir, indera dengar. Telinga. Ganesh tidak dapat tidur disebabkan jirannya membuat bising dengan memasang lagu terlalu kuat. Bising itu menunjukkan kata adjektif panca indera.
jenis indera dengar. Suaranya sayup-sayup kerana talian isyarat yang tidak baik di kampung tersebut. Sayup-sayup ni maksudnya perlahan, tak dengar. Jadi dia melibatkan deria pendengaran ataupun indera dengar. Jadi dia dikategorikan dalam kata adjektif panca indera. Okey, ingat ada 5 jenis dalam panca indera ni, iaitu indera pandang, indera rasa, indera dengar, indera bau, indera sentuh. Okey, jadi itu sahaja penerangan dalam video kali ini. Okey, ingat ada 4 jenis kata adjektif ukuran, kata adjektif jarak, kata adjektif sifatan atau keadaan, dan yang terakhir kata adjektif panca indera yang terbahagi kepada 5, indera sentuh, indera bau, indera rasa, indera pandang dan indera dengar. Okey, itu saja video kali ini. Kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.